Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulaika binti Hamzah. Nombor ID KBJ 2015102070. Okey, hari ini saya akan bentangkan tajuk pengetahuan tentang penyakit thalassemia pada orang awam di sekitar kawasan Lembah Sirih, Kota Baru, Kelantan. Okey, untuk pengenalan kajian, thalassemia ni dia merupakan salah satu penyakit keturunan genetik yang diwarisi daripada ibu atau bapa kepada anak. Okey. Kedua-dua kanak-kanak lelaki atau perempuan mempunyai peluang untuk mendapat penyakit tersebut. Okey, thalassemia ni adalah kumpulan penyakit yang mengakibatkan kecacatan pada kualiti darah. Keadaan ini disebabkan oleh kecacatan genetik yang mengawal penghasilan hemoglobin. Okey, next, hemoglobin ni dia merupakan protein yang terkandung di dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh badan. Okey, tubuh badan penghidap penyakit thalassemia ni dia tidak dapat menghasilkan hemoglobin yang mencukupi dan yang berkualiti. Which mean dia punya sel darah merah dia tu kemungkinan ada yang berbentuk sabit. Okey, seterusnya untuk penyataan masalah. Okey, pengetahuan yang cetek berkaitan dengan penyakit thalassemia ni dia merupakan salah satu faktor dalam tindakan untuk memberi diagnosis awal, mencegah dan merawat dari penyakit tersebut bertambah serius, serta boleh melakukan tindakan awal pencegahan daripada peningkatan penyakit thalassemia. Okey, hal ini merupakan cabaran yang membawa kepada pemahaman dan pengetahuan tentang penyakit thalassemia sejak dari usia muda. Seterusnya, tujuan kajian ni. Okey, tahap pengetahuan adalah komponen yang paling penting untuk mencegah peningkatan bagi penyakit thalassemia di negara ini. Okey, oleh yang demikian, matlamat utama kajian ni adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan orang awam berkaitan dengan penyakit thalassemia. Okey, hasil dari kajian ini boleh digunakan oleh pelbagai agensi untuk meningkatkan pengetahuan kepada orang awam tentang tindakan pencegahan. Seterusnya, hipotesis. Hipotesis itu aras pengetahuan tidak mempunyai kaitan dengan peningkatan penyakit thalassemia. Untuk hipotesis alternatif, itu aras pengetahuan mempunyai kaitan dengan peningkatan penyakit thalassemia. Seterusnya, untuk persoalan kajian ataupun kepentingan kajian, hasil dari kajian ini digunakan oleh pelbagai pihak untuk meningkatkan pengetahuan kepada orang awam. Saya Elif Farhani binti Muhammad Jamil. Saya akan menerangkan tentang sorotan literature. Tajuk-tajuk yang dipilih untuk artikel-artikel ini adalah tajuk yang pertama. Bagi artikel pertama adalah mengkaji tahap pengetahuan berkenaan penyakit thalassemia di kalangan masyarakat Malaysia. Bagi artikel yang kedua, tajuknya adalah pengetahuan sikap dan amalan perkahwinan thalassemia pembawa sukarelawan dalam pencegahan thalassemia utama. Bagi artikel yang tiga, tajuknya adalah amalan pemeriksaan bagi baru lahir dan pengesanan alfa thalassemia di Amerika Syarikat pada tahun 2016. Bagi artikel yang keempat adalah pengetahuan kesedaran dan penyertaan perubatan dan pelajar bukan perubatan Malaysia, National Program Pencegahan Thalassemia. Bagi artikel yang kelima adalah tajuknya pendidikan kesihatan terhadap pencegahan dan kawalan thalassemia yang teruk di dalam komuniti di Kemboja. Seterusnya saya akan memberitahu dan menerangkan tentang artikel pertama. Bagi artikel yang pertama, tajuknya adalah tahap pengetahuan tentang penyakit thalassemia di kalangan masyarakat di Malaysia. Okey, bagi pengenalan, penyakit thalassemia ini adalah salah satu gangguan darah genetik iaitu berasal pada ibu dan bapa yang menyebabkan pengurangan kadar pengeluaran satu atau lebih ramai rantai hemoglobin manakala 200,000 homozygot yang terjejas dilahirkan, iaitu anak-anak yang dilahirkan daripada pesakit yang mempunyai alfa atau major thalassemia.
Okey, bagi reka bentuk kajian ini menggunakan temu bual separa berstruktur yang telah dirakam menggunakan audio. Okey, bagi artikel ini Persatuan Thalassemia Kedah telah dipilih untuk menjadi populasi kajian dalam artikel ni. Sampel kajian menggunakan tempoh 4 bulan, hampir 50 pesakit telah ditanya dan mengambil bahagian. Ramai 21 pesakit bersetuju dan telah ditemubual bagi menjawab tentang tahap pengetahuan penyakit thalassemia di Malaysia. Okey, prosedur menganalisis data. Data yang dianalisis adalah menggunakan pengetahuan tentang penyakit thalassemia. Antara perbincangan yang dibincangkan dalam artikel ini adalah kajian mendapati bahawa 21 pesakit berumur antara 18 hingga 58 iaitu 29 tahun telah ditemubual. Oleh itu, orang Melayu merupakan kumpulan etnik utama yang berada di Malaysia. Mereka juga merupakan bilangan yang tertinggi mempunyai penyakit thalassemia dan diikuti oleh orang Cina. Selain itu, kajian dilakukan untuk menilai pengetahuan punca thalassemia, kepercayaan terhadap faedah rawatan moden dengan kesan sampingan untuk merawat penyakit ini. Assalamualaikum, nama saya Nur Aina binti Rosli. Artikel kedua iaitu pengetahuan, sikap dan amalan perkahwinan thalassemia pembawa sukarelawan dalam pencegahan thalassemia utama. Artikel ini adalah mengenai thalassemia iaitu gangguan genetik yang paling biasa dan semakin meningkat di dunia sebagai masalah kesihatan. Thalassemia merujuk kepada sekumpulan penyakit yang disebabkan oleh gangguan genetik dalam pembentukan rantai hemoglobin normal. Penyakit ini merupakan penyakit genetik yang paling biasa pada manusia dan dianggap sebagai masalah kesihatan yang semakin meningkat di dunia. Disebabkan penyakit ini kritikal di negara kita, program pencegahan thalassemia lebih penting. Matlamat kajian ini adalah penyiasatan pengetahuan, sikap dan tingkah laku pasangan yang berkahwin pembawa genetik thalassemia dalam pencegahan kelahiran kanak-kanak thalassemia major. Reka bentuk kajian ini iaitu kajian ini merupakan kajian deskriptif analitik yang dilakukan dengan matlamat untuk menentukan tahap pengetahuan, sikap dan tingkah laku pasangan yang berkahwin merupakan pembawa genetik. Populasi kajian artikel ini adalah di negara Iran iaitu antaranya sekitar Fars, Sistan dan Baluchistan. Sampel kajian ialah terdiri daripada 100 pasangan yang berkahwin yang merupakan pembawa genetik thalassemia yang merujuk kepada pusat kaunseling sebelum perkahwinan di bandar Iran Shah. Instrumen kajian ini ialah melalui soal selidik yang ditadbir sendiri yang merangkumi 43 item prosedur penganalisis data adalah menggunakan ujian statistik deskriptif dan analitik dalam SPSS 16.00. Perbincangan iaitu keputusan artikel ini menunjukkan bahawa skor minimum pengetahuan, persepsi, keretanan dan tingkah laku peserta berkaitan tingkah laku pencegahan thalassemia adalah rendah dan hanya 20% daripada mereka mempunyai pengetahuan yang memuaskan. Selain itu, keputusan ujian kolerasi Pearson menunjukkan bahawa terdapat hubungan statistik positif antara pengetahuan dan keretanan yang dirasakan, keterukan yang dirasakan dan faedah yang dirasakan, dan terdapat hubungan negatif antara pengetahuan dan halangan yang dirasakan. Oleh itu, berdasarkan andaian HBM dan banyak kajian dijalankan, persepsi ini adalah peramal dan pengantara kepada perubahan tingkah laku. Berdasarkan keputusan ini dapat disimpulkan bahawa dengan menjalankan intervensi pendidikan, tahap kesedaran pasangan yang merupakan pembawa genetik thalassemia dapat ditingkatkan dan peningkatan kesedaran dapat meningkatkan persepsi keretanan yang dirasakan, keterukan yang dirasakan dan manfaat yang dirasakan. Artikel ketiga ialah amalan pemeriksaan bayi baru lahir dan pengesanan alfa thalassemia Amerika Syarikat 2016. Artikel ini merupakan tentang thalassemia alfa yang terdiri daripada sekumpulan gangguan yang diwarisi di mana pengeluaran rantai alfa hemoglobin berkurangan. Bergantung pada genotip, thalassemia alfa mengakibatkan anemia sederhana hingga mendalam hemolisis, kelewatan pertumbuhan dan peningkatan risiko untuk pesakit tertentu memerlukan transfusi kronik. Metodologi yang digunakan oleh beberapa program saringan bayi baru lahir untuk mengesan penyakit sel sabit yang merupakan keadaan pendelteras juga mengesan petanda kuantitatif bagi thalassemia alfa
hemoglobin, sejenis hemoglobin yang tidak normal. Reka bentuk kajian artikel ini ialah kajian ini menggunakan saringan bayi alfa thalassemia. Populasi artikel ini adalah di seluruh negara. Sampel kajian artikel ini ialah pada seluruh bayi baru lahir di seluruh negara. Instrumen kajian ini adalah melalui email. Prosedur penganalisis data adalah menggunakan teknologi iaitu kromatografi cecair prestasi tinggi, HPLC dan IEF iaitu pemfokusan isoelektrik. Perbincangan artikel ini menerangkan tinjauan pertama di seluruh negara untuk menentukan sama ada program saringan bayi baru lahir melaporkan hasil saringan thalassemia alfa dan cara mereka melaporkan penemuan tentang jenis fenotip ataupun genotip dan amalan susulan kepada penyedia penjagaan kesihatan dan ibu bapa, dan secara keseluruhannya lebih daripada 90% program bertindak balas melaporkan beberapa tahap HB baik. Akibatnya, bayi baru lahir yang dikenal pasti dengan bentuk thalassemia alfa oleh program ini mungkin boleh mengakses penjagaan perubatan khusus pada usia muda jika perlu. Saya Syafiqah Elana binti Muhammad Asri, KBJ 2015-1064. Seterusnya artikel yang keempat iaitu pengetahuan kesedaran dan penyertaan perubatan dan pelajar bukan perubatan di Malaysia, National Program Pencegahan Thalassemia. Pengenalannya ialah thalassemia ini adalah satu gangguan genetik, satu gangguan darah genetik yang paling biasa di dunia. Terdapat kira-kira 200,000 orang terjejas dilahirkan pada tahun 2015. Ia adalah gangguan genetik yang melibatkan ketiadaan atau kesilapan dalam gen yang mempengaruhi keupayaan badan untuk menghasilkan protein dalam sel darah merah yang dipanggil hemoglobin. Kemudian reka bentuk kajiannya pula ialah kajian ini menggunakan silang disruptis kajian rentas. Kemudian sampel kajiannya ialah 300 pelajar dan 150 orang responden adalah pelajar perubatan sekolah perubatan antarabangsa dan 150 adalah pelajar fakulti perniagaan, pengurusan dan profesional. Seterusnya instrumen kajian menggunakan borang soal selidik. Dan prosedur penganalisis data pula menggunakan SPSS versi 16 Chicago IL digunakan untuk analisis. Perbincangannya pula ialah di Malaysia, kebanyakan peserta tidak tahu mengenai penyakit thalassemia di negara ini. Sebagai contohnya, hampir separuh daripada peserta menganggap thalassemia merupakan satu penyakit yang jarang berlaku, tidak serius atau bukan penyakit biasa. Kedua-dua kumpulan merasakan kekurangan maklumat menjadi punca utama. Ada juga yang menegaskan bahawa penyakit thalassemia kurang didedahkan di tempat awam dan pusat penjagaan kesihatan. Seterusnya artikel yang kelima ialah pendidikan kesihatan terhadap pencegahan dan kawalan thalassemia teruk dalam komuniti di Kemboja. Pengenalannya ialah thalassemia ini merupakan gangguan kongenital komponen darah yang disebabkan oleh ketiadaan penurunan satu atau lebih rantai globin dan sel darah merah, dan ia turut mewakili kebimbangan kesihatan awam global yang serius. Reka bentuk kajiannya ialah kajian ini menggunakan kajian khusus eksperimen. Populasi kajiannya pula di beberapa komuniti di sekitar Phnom Penh, Kemboja. Sampel kajiannya ialah pada penduduk kampung di antara umur 18 hingga 40 tahun di sekitar Kemboja. Seterusnya, instrumen kajiannya ialah menggunakan borang soal selidik dan prosedur penganalisis datanya menggunakan STATA versi 13 digunakan untuk kemasukan data iaitu double entry dan analisis. Perbincangannya pula, keputusan menunjukkan tahap pengetahuan tentang thalassemia adalah rendah dalam perhubungan komuniti dan ini menekankan keperluan segera untuk pelaksanaan pendidikan kesihatan yang berkesan.
Seterusnya, saya akan menerangkan tentang metodologi kajian yang akan dijalankan oleh kumpulan kami. Kami menggunakan kajian kerata rentas iaitu survey bagi populasi kajian. Kami menggunakan orang awam dan juga penduduk di sekitar Lembah Sirip. Sampel kajian pula kami mengambil seramai 85 orang penduduk di sekitar Lembah Sirip. Seterusnya, instrumen kajian ialah kami mengedarkan soal selidik menggunakan Google Form dan diedarkan kepada penduduk di sekitar Lembah Sirip. Seterusnya, bagi prosedur pengumpulan data pula, kami menggunakan data yang diperolehi daripada Google Form yang kami edarkan tadi kepada orang awam di sekitar Lembah Sirip. Penduduk akan menghantar jawapan mereka dan kami akan mengambil dan akan melakukan statistik menggunakan data tersebut. Seterusnya, prosedur penganalisis data. Data kami dianalisiskan menggunakan perisian SPSS version 26.0. Okey, ini adalah rujukan yang kumpulan kami cari. Terdapat 11 rujukan, iaitu daripada pembahagian internet, jurnal, tesis dan berserta dengan buku di perpustakaan.